Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Yang di-Pertuan Agong mengurniakan sumbangan peribadi 25,000 kampit beras kepada golongan memerlukan sekitar ibu negara sepanjang Ramadan ini. Menurut Datuk Paduka Maharajalela Istana Negara, penerima terdiri daripada asnaf fakir, miskin dan mualaf. Setiap kampit beras seberat 10 kg. Sultan Ibrahim menzahirkan harapan untuk mengadakan lebih banyak program bantuan seumpama. Ia selari hasrat baginda untuk bantu golongan susah sebaik mungkin. Tiada kompromi terhadap runcit yang tidak turunkan harga jualan runcit beras putih import BPI seperti ditetapkan kerajaan. Tindakan tegas bakal dikenakan termasuk menarik balik lesen mereka. Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras KPKM memaklumkan pemeriksaan besar-besaran akan dilaksana di seluruh negara. Nakul setuju harga jualan runcit BPI diturunkan antara RM2 hingga RM3 mulai Rabu lepas. Kertas siasatan kes penjualan stokin tertera kalimah Allah telah lengkap. Pengarah JSJ Bukit Aman memaklumkan pihaknya kini menunggu arahan selanjutnya daripada Jabatan Peguam Negara. Setakat ini, 143 laporan mengenai kes itu diterima polis. Pihak kedai serbaneka dan vendor terlibat telah disiasat. Keterangan 74 saksi turut diambil untuk bantu siasatan. Sementara itu, Jemaah Menteri setuju tindakan tegas dan segera diambil berhubung isu berkenaan. Menurut Menteri Komunikasi, ia bagi membolehkan perkara itu diselesaikan secepat mungkin. Isu penjualan stokin tertera kalimah Allah itu menyentuh sensitiviti kaum selain mengakibatkan persepsi terhadap penghinaan agama. Tempoh bantuan subsidi penerbangan sempena Aidilfitri dilanjutkan daripada 3 hari kepada 4 hari sebelum perayaan tersebut. Pengguna yang beli tiket dari Semenanjung Malaysia ke Sabah, Sarawak dan Labuan pada tempoh berkenaan tidak akan bayar lebih RM599 untuk harga tiket asas. MEFCOM juga memudah cara 342 penerbangan domestik tambahan di seluruh negara untuk perjalanan antara 3 hingga 18 April. Selain penerbangan, 6 perkhidmatan ETS tambahan turut disedia mulai 4 hingga 14 April membabitkan beberapa laluan. Keputusan untuk meneruskan pencarian pesawat MH370 akan diputuskan selepas pertemuan dengan Ocean Infinity pada Mei ini. Menteri Pengangkutan akan bertemu wakil syarikat tersebut bagi membincangkan kontrak serta cadangan pencarian. Terdahulu, syarikat penerokaan dasar laut itu mendakwa memiliki bukti saintifik baharu mengenai lokasi terakhir pesawat MH370. Malaysia tolak tawaran jadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. KBS menyatakan keputusan dibuat pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia selepas meneliti semua aspek penganjuran dan implikasinya termasuk impak ekonomi. Buat masa ini, Kerajaan Madani mahu fokus kepada pembangunan sukan selain kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Seorang juru teknik aplikasi sosial didenda RM12,000 dan penjara 6 bulan dikenakan atas dakwaan memuat naik hantaran jelik di Facebook pada 18 Mac lalu. Tertuduh menggunakan nama profil Chok Wai Lung mengakui tidak mengetahui kalimah Allah yang ditulis menghina agama Islam dan sekadar mahu menjadi keyboard warrior. Pertuduhan dibuat mengikut perenggan 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum bawah subsection 233-3 Akta sama. Seorang lelaki tempatan bersama beberapa jenis dadah ditahan di sebuah kediaman di Ampang, Selangor. Polis menemukan 213 kg dadah jenis Shabu, 90 kg pil Aramin 5 dan 3 kg heroin base bernilai RM10.8 juta. Modus operandi digunakan sindiket dengan menjadikan kediaman itu menyerupai pusat penjagaan kanak-kanak. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan suspek direman selama 7 hari bermula 20 Mac hingga 20 Mac ini bagi membantu siasatan.
Dua lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar atas pertuduhan mengidar dadah jenis metafetamin seberat 51.5 kg. Tertuduh Muhammad Faiz Abdul Halim 33 tahun dan rakannya Syahrul Izhar Takirul Anwar 31 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Tertuduh berdepan hukuman gantung sehingga mati atau penjara seumur hidup dan jika tidak dihukum gantung boleh dikenakan tidak kurang daripada 12 sebatan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. KPDN Perak menyita 208 unit produk makanan ringan yang menggunakan logo halal tidak sah bagi tujuan perdagangan. Ia hasil pemeriksaan yang dilakukan penguatkuasa itu di sebuah premis di kawasan perusahaan ringan Tupai, Taiping pada Khamis. Sijil pengesahan halal yang dikeluarkan didapati telah tamat tempoh pada 2008 dan masih digunakan pada paket pembungkusan. Barangan rampasan dianggarkan berjumlah RM2,533. Rampasan turut melibatkan label produk dan beberapa dokumen berkaitan. Seorang model sambilan berdepan hukuman mati susulan kes tikam mati teman lelaki minggu lalu. Tertuduh didakwa membunuh mangsa di sebuah unit kediaman di Kuala Langat sekitar jam 5.30 pagi pada 11 Mac lalu. Pertuduhan tersebut dibacakan di hadapan magistrate di Mahkamah Magistrate Teluk Datuk. 25 April ini bagi sebutan semula kes. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Isteri bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, Tuh Puan Naimah Abdul Khalid gagal untuk mendapatkan kembali pasport antarabangsanya secara kekal. Sebelum itu, Naimah membuat permohonan menyemak semula perintah Mahkamah Session yang menahan pasport beliau. Hakim Mahkamah Tinggi menolak permohonan Naimah dengan menyatakan tindakan Hakim Mahkamah Session sah wajar dan tidak terdapat ketidakadilan yang berlaku. 4 buah rumah musnah 100% manakala 4 buah lagi hangus 30% dalam kejadian kebakaran di lorong 16 Kampung Haji Baki Kuching awal pagi tadi. Kebakaran melibatkan 20 mangsa yang mendiami rumah jenis 2 tingkat separuh kekal. Panggilan kecemasan diterima pukul 5.22 pagi. Api dapat dikawal pada 6.38 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Jabatan Imigresen berjaya menahan 137 parti yang dipercayai tinggal lebih masa serta tiada permit sah di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor berkata risikan dibuat selepas mendapat aduan orang awam mengenai lambakan pekerja asing penghampiran kawasan perumahan. Operasi melibatkan pemeriksaan ke atas 12 rumah kongsi. Dakwaan berlaku 3 kes makanan basi melibatkan peniaga Bazar Ramadan di Siasat Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor berkata kejadian itu berlaku melibatkan 1 kes di Mersing dan selebihnya di Johor Bahru. 49 notis kompaun turut dikeluarkan kepada peniaga Bazar Ramadan atas pelbagai kesalahan. 1,399 premis makanan di bazar telah diperiksa dan 1,393 daripadanya mempunyai tahap kebersihan yang baik. Tiada premis yang diarahkan tutup. Jabatan Alam Sekitar JAS Johor menahan 2 pengurus kilang di Pasir Gudang Johor Bahru 5 petang semalam dipercayai menyebabkan pencemaran di Sungai Tukang Batu. Pencemaran dikesan 18 Mac lalu selepas menerima aduan awam. Siasatan mendapati terdapat pelepasan efluens perindustrian berwarna putih ke longkang awam yang mengalir ke Sungai Tukang Batu. Kes disiasat mengikut peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling efluen perindustrian 2009. Sementara itu, JAS Negeri Johor akan membantu sebuah loji rawatan kumbahan di Kulai meningkatkan kualiti perkhidmatan selepas dikenal pasti menjadi salah satu penyumbang terhadap pencemaran di Tasik Taman Matahari Kulai 20 Mac lalu. JAS dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kulai telah mengadakan pemeriksaan di kawasan berkenaan. Tasik berkenaan mempunyai 2 bahagian berbeza dan efluen yang dilepaskan disalurkan ke bahagian tasik berlainan.
Bantuan khas keuangan sempena Aidilfitri sebanyak sebulan gaji atau RM1,000 diberi kepada anggota perkhidmatan Kerajaan Negeri Selangor. Penjawat awam terlibat di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan SUK, Persekutuan Lantikan Tetap dalam jabatan di bawah SUK. Bagi pemimpin masyarakat pula akan menerima sebulan allowance. Manakala penggerak masjid akan menerima RM500. Kesemua bantuan disalur pada 8 April depan. Bantuan khas tersebut melibatkan kos RM45 juta. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah $113.4 bilion Amerika setakat 15 Mac lepas. Paras rizab memadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan dan 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen utama rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $100.8 bilion. Selain itu, kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa $1.4 bilion, hak pengeluaran khas $5.8 bilion, emas $2.6 bilion dan aset rizab lain $2.8 bilion. Lembaga Pelabuhan Berpusat akan ditubuhkan Kerajaan Sarawak. Ia berfungsi sebagai badan pengurusan untuk semua pelabuhan di negeri itu. Menurut Premier Sarawak, penubuhannya akan berimpak signifikan kepada pembangunan yang sedang berjalan. Paling utama, membabitkan fungsi pelabuhan dalam memastikan ekonomi negeri dan negara berkembang pesat. 10,000 peluang pekerjaan dijangka bakal disedia menerusi pembangunan Taman Teknologi Jerman di air panas Jasin. Ia juga akan menjadikan Melaka sebagai destinasi pelaburan pilihan syarikat teknologi dari Jerman. Pembangunan Taman Teknologi Jerman membabitkan keluasan lebih 138 hektar yang dilaksana pihak swasta dengan kerjasama agensi kerajaan negeri. Malaysia Airlines memeterai kerjasama strategik sebagai rakan penerbangan komersial rasmi kelab bola sepak Manchester United. Menerusinya, kedua-dua pihak bakal bekerjasama menerusi inisiatif pemasaran dengan memanfaatkan 1.1 bilion bilangan penyokong kelab bola sepak Inggeris tersebut. Pengarah urusan kumpulan MAG yakin perkongsian bersama kelab ikonik itu berupaya meningkatkan jangkauan jenama Malaysian Hospitality kepada audiens global. Kesatuan Eropah gesa Israel untuk hentikan operasi ketenteraan di Palestin. Ketua Dasar Luarnya menyifatkan serangan berterusan Zionis terhadap rakyat Palestin sebagai tidak berperi kemanusiaan. Israel digesa hormati orang awam selain benarkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Sejak 7 Oktober tahun lepas hingga kini, hampir 32,000 rakyat Palestin terbunuh dan lebih 74,000 lagi cedera diserang Israel. Setiausaha Agung WHO pula desak Israel segera perluas lintasan darat. Ini bagi membolehkan bantuan berskala besar dihantar ke Gaza, sekaligus mengelak masalah kebeluran membabitkan rakyat Palestin yang semakin serius. Penghantaran bantuan guna laluan udara dan laut dialu-alukan. Bagaimanapun, ia tidak dapat selesaikan masalah berkenaan secara menyeluruh. 10 individu cedera dalam serangan peluru berpandu Rusia ke Kiev, Ukraine awal pagi tadi. 2 daripadanya termasuk seorang kanak-kanak berusia 11 tahun dibawa ke hospital kerana perlukan rawatan rapi. Komander Tentera Udara Ukraine mendakwa berjaya tembak jatuh kesemua 31 peluru berpandu dilancar Rusia. Serpihan peluru yang ditembak jatuh menjejaskan beberapa premis hingga mencederakan orang awam. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.